Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT2 menentang pasukan UiTM, yang mana JDT2 menang 4-0 hasil jaringan dari Syam 2, satu dari Venestroy dan satu daripada CDB. Pada perlawanan ini boleh dikatakan memang JDT2 mengawal perlawanan dan juga UiTM lebih kepada counter attack, tetapi itu pun sukar untuk penetrate ataupun masuk ke dalam D-box pasukan JDT2 akibat dijaga dengan baik oleh barisan pertahanan pasukan JDT2 yang diketuai oleh Junior Estal dan juga Daniel Ting yang bertindak dengan cemerlang dalam mengekang asakan ataupun counter attack yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain UiTM. Maklumlah, Daniel Ting dan juga Junior Estal serta dibantu Azrif di kanan adalah pemain-pemain yang berpengalaman. So mudahlah untuk mereka mengekang counter attack yang dilakukan oleh barisan serangan UiTM. Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT2. Apakah yang saya suka tentang JDT2? Yang pertama yang saya suka tentang JDT2 adalah kombinasi pemain yang diturunkan dalam First 11. Mereka ada pemain import yang berkualiti, mereka ada pemain yang berpengalaman, dan mereka ada pemain-pemain muda yang diberi peluang untuk beraksi bersama dengan pemain-pemain senior ni. Jadi apabila diturunkan dengan combination macam tu dalam First 11, maka yang dapat advantage ataupun kelebihan adalah mestinya pemain-pemain muda seperti Adam Farhan, Omar Hakim, Venestroy, Darius Syam, Aisyah Hadi, yang mana pemain-pemain ni akan meningkatkan mereka punya mutu permainan dan mereka akan gain experience yang lebih banyak daripada pemain-pemain senior, dan mereka boleh belajar daripada pemain-pemain senior dalam satu-satu perlawanan apa yang perlu mereka lakukan. Jadi kita boleh lihatlah, apabila pemain-pemain muda ini diberi pendedahan sebegitu, maka mereka akan lebih cepat belajar dan mereka akan lebih cepat adapt dengan apa yang perlu mereka lakukan dalam padang, dan mereka boleh contribute something untuk pasukan. Dan hasilnya apa? Kita boleh tengoklah player seperti Darius Syam semalam belajar untuk berada di positioning yang tepat untuk menerima hantaran dan juga heading yang bagus, finishing yang bagus, so 1-2 yang bagus. So Darius Syam berjaya untuk sumbat 2 gol. Adam Farhan daripada segi crossing, Omar Hakim daripada segi defense. Memang pemain-pemain ini mampu untuk improve apabila beraksi bersama dengan pemain-pemain senior berpengalaman, dan mereka boleh belajar something daripada pemain-pemain yang lebih berpengalaman apabila beraksi sekali dalam satu perlawanan. Itu yang saya suka. Yang pertama, combination play ataupun combination yang diturunkan untuk First 11 antara pemain yang berpengalaman dan juga pemain-pemain muda untuk diberi pendedahan. Walaupun itu adalah feeder team, sepatutnya boleh diletakkan semua pemain-pemain muda, tetapi mungkin itu adalah cara yang cuba diaplikasikan oleh JDT dalam memastikan yang pemain-pemain muda ni boleh follow up dengan player-player yang senior. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka tentang JDT pada perlawanan semalam adalah di bahagian tengah mereka, iaitu bahagian tengah mereka diketuai oleh Aisyah Hadi. Aisyah Hadi dibantu oleh Levi Madinda. Pada perlawanan ni boleh dikatakan Aisyah Hadi dan juga Levi Madinda berjaya untuk menunjukkan satu corak yang memang cemerlang. Aisyah Hadi bertindak sebagai holding midfielder dan beliau berjaya untuk memainkan peranan yang penting di bahagian tengah pasukan JDT2. Daripada segi distribution ball kepada bahagian hadapan, beliau berjaya distribute bola-bola di bahagian hadapan dengan short passing, dengan build up yang bagus, dengan long ball. So beliau ada vision dan juga passing accuracy yang bagus, dan beliau tenang untuk mengawal bahagian tengah pasukan JDT serta disupport oleh Levi Madinda yang bertindak sebagai general playmaker. So boleh katakan Aisyah Hadi dia punya gameplay nampak lebih matang apabila ada Levi Madinda di bahagian tengah. So Aisyah Hadi lebih berani untuk bawa bola ke hadapan, dia boleh berani untuk passing bola ke hadapan, lebih berani untuk supply bola dengan banyak ke hadapan. Itu yang saya suka tentang bahagian tengah pasukan JDT2 ni. Apabila Aisyah Hadi boleh contribute more to forward, dan dia juga boleh contribute untuk backup defense. Tetapi dia nak backup defense pun dia tak perlu risau dah, sebab belakang ada Junior Estal dan juga Daniel Ting. So dia boleh fokus untuk lebih kepada membantu bahagian serangan. Itu yang saya suka yang kedua.
Yang ketiga yang saya suka tentang JDT2 ni, memang bahagian kanan dan kiri dah hidup lah. Walaupun boleh dikatakan bahagian kanan mereka letak CDB, yang mana CDB daripada segi skillful, dia adalah skillful player, dia boleh bermain dengan baik, dia punya footwork bagus, dia boleh lepas 2-3 player, memang lincah lah player ni. Tetapi itu tidak menidakkan untuk kita nampak yang Adam Farhan juga mempunyai kualiti yang bagus di bahagian kiri. Walaupun berbeza umur dan juga berbeza taraf, import dan juga lokal yang muda, tetapi Adam Farhan mampu untuk menonjol dalam game ni dengan gerakan-gerakan di bahagian kiri yang sentiasa disupport oleh Omar Hakim yang bermain sebagai left back. Walaupun mereka berdua ni bertubuh kecil dan muda, tetapi gandingan mereka di bahagian kiri ni memang nampak lebih better berbanding di bahagian kanan, yang mana Azrif kita tak nampak sangat untuk game ni daripada segi buat overlap, dan CDB lebih berkesorangan. Tetapi di bahagian kiri, dua player Adam Farhan dan juga Omar Hakim, nampak mereka ni bergerak antara satu sama lain seiring. So selalu follow up Adam Farhan dibantu oleh Omar Hakim untuk buat overlap dan sebagainya. So nampak di bahagian kiri ni Adam Farhan dan juga Omar Hakim bermain dengan sangat cemerlang lah. Dan yang terakhir yang saya suka tentang pasukan JDT2 adalah tentang Darius Sham. Darius Sham diletakkan sebagai forward ataupun boleh dikatakan sebagai second striker kepada Fernando Rodriguez, dan pada peranan ni boleh dikatakan beliau bertindak dengan cemerlang apabila position beliau lebih kepada more to attacking. Beliau boleh saya katakan daripada segi finishing beliau tak ada masalah, daripada segi heading pun beliau tak ada masalah. Tetapi yang paling menarik tentang Darius Sham ni adalah daripada segi positioning dan juga daripada segi dia punya running dan juga decision, yang mana boleh saya katakan daripada segi positioning beliau sentiasa berada dalam kedudukan yang boleh untuk beliau menerima bola tanpa ada challenge daripada pihak lawan, dan yang daripada segi decision dia pandai untuk release bola time bila, dia pandai untuk buat something. So dia tahu apa yang perlu dia lakukan, sama ada untuk passing, untuk bawa bola pergi depan, untuk shoot. Tu benda yang ada pada Darius Sham apabila beliau diletakkan posisi more to attacking. So benda tu yang saya nampak Darius Sham is one of the best player dalam padang pada perlawanan semalam. Dia boleh link up dengan baik, dia pandai untuk bergerak, dia punya position dia dan sebagainya. So benda tu yang ada pada Darius Sham. Jadi secara kesimpulannya, walaupun JDT2 menurunkan pemain import dan juga pemain-pemain lebihan umur yang berpengalaman, tetapi still lagi dalam padang tu pemain-pemain muda yang nampak lebih menyinar dan mampu untuk distribute something kepada pasukan. Benda tu yang saya suka untuk JDT2 lah. Dan kemungkinan untuk season depan apabila ada liga simpanan, mungkin pemain-pemain ni akan lebih menyelah dan transisi perubahan mereka daripada bawah 23 ke skuad sini akan jadi lebih mudah. Sebab apa? Sebab corak permainan JDT2 dan juga skuad utama pun tak ada terlalu banyak beza. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.